Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang hak tinggal semaya ni, lapar dia ni, tak serupa dengan kita lapar, kita puasa. Tak serupa lagu mana? Sekiranya makan ni atas dunia ni, kita letak dia sore aja. Atas dunia ni, ambil segala makan ni, letak depan dia. Dia rasa tak hilang lagi laparnya. Ni Allah Ta'ala azab. Waktu ni azab. Waktu dia nak mati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Amma ba'du. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Masjid yang saya hormati, Tuan Imam Bilal, semua IJK Masjid, Muslimi dan Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Allah Ta'ala hidupkan kita setelah mana kita tidur semalam. Jadi kita tidur semalam itu seolah-olahnya kita sudah mati dah. Kerana sebelum tidur doa yang kita baca ialah Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Dan setelah mana kita bangun daripada tidur, doa yang kita baca ialah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ia menghidupkan kami setelah mana yang mematikan kami, dan kepada Allah kita akan kembali. Setengah orang Allah Ta'ala ambil nyawa waktu tidur, walaupun sebelum tidur sihat. Penyakit tak ada, demam pun tak ada. Sebelum tidur boleh gurau dengan anak-anak, berbual dengan anak-anak isteri. Apabila tidur waktu malam, sapalah waktu subuh, isteri gerak, abah bangun sembahyang subuh, gerak tak bangun. Apa meninggal dunia dalam waktu tidur. Inilah ajal kita, tuan-tuan dan puan-puan yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada siapa dia tahu ajal. Sama ada waktu sakit ataupun waktu sihat. Apabila siapa ajal, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah rahsiakan ajal ni, tidak ada siapa yang tahu. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita supaya kita boleh lagi beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi bekalan untuk kita selepas daripada kita meninggal dunia. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana
dengan taufik dan hidayah Allah, kita dapat mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu kita dapat mengerjakan semaya subuh dengan secara berjamaah. Waktu subuh ni bukannya mudah untuk hadir semaya dengan secara berjamaah. Lebih-lebih lagi musim hujan, susah untuk bangun nak pergi ke masjid. Tapi kita alhamdulillah dengan taufik dan hidayah Allah, Allah Ta'ala pilih kita, Allah Ta'ala jemput kita, dapat juga kita hadir semaya subuh dengan secara berjamaah. Alhamdulillah, syukurkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Sayyidina Umar, selepas semaya 5 waktu, dia akan cek tengok siapa dia hak hadir semaya berjamaah, siapa dia hak tidak hadir. Maka suatu hari pagi waktu subuh, apabila Sayyidina Umar lepas semaya subuh, dia tengok ada seorang sahabat tak mari. Maka Sayyidina Umar dia pergi turut ke rumah. Dia pergi turut ke rumah nak tahu sebab apa tak boleh mari semaya subuh. Sama ada demam ke, sakit ke. Waktu lain boleh dia mari. Maka apabila Sayyidina Umar pergilah sapa ke rumah, temulah dengan ibunya. Maka Sayyidina Umar tanya, mana anak kamu? Subuh tadi aku tak nampak ni, namanya Sulaiman. Maka ibu dia jawab, dia kata anak dia semalam ni dia jaga dengan penuh, dia buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semaya sunat, macam-macam amalan dia buat. Bukan kata dia jaga malam dengan sia-sia, bukan. Dia jaga malam dengan penuh mengerjakan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sampai dekat-dekat dengan waktu subuh nera. Jadi dengan sebab itulah waktu azan subuh dia tidak sedar, dengan sebab dia banyak buat ibadat kepada Allah, sampailah dekat-dekat waktu subuh nera, tak sedar. Maka dengan sebab itulah dia tak boleh hadir semaya subuh dengan secara berjamaah, kata ibu dia. Maka kata Sayyidina Umar, aku lebih suka anak kamu ni semaya subuh dengan secara berjamaah daripada dia mengerjakan ibadat sunat sepanjang malam. Kerana apa besarnya fadilat semaya subuh dengan secara berjamaah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'ah faka'annama qama al-laila kullah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, siapa dia semaya subuh dengan secara berjamaah, maka pahalanya seolah-olahnya dia mengerjakan sunat sepanjang malam. Inilah kelebihan semaya subuh dengan secara berjamaah. Semalam kita tak ada nak semaya sunat tahajud 2 rakaat ke 4 rakaat ke, tapi di pagi ni kita boleh dapat hadir semaya subuh dengan secara berjamaah, maka pahala kita dapat seperti kita semaya sunat sepanjang malam. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita sama-samalah beristiqamah dengan semaya subuh dengan secara berjamaah, dan istiqamahkanlah semaya 5 waktu dengan secara berjamaah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita berada dalam bulan Rajab, yang mana bulan ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima semaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita dengar dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di pagi yang mulia ini Ustaz nak baca satu bab
yang mana qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Al-babul awal fi uqubati tariki salat. Ini bab yang pertama pada menyatakan seksa orang yang meninggalkan semaya. Kerana di hari ini ramai orang meninggalkan semaya dengan sengaja dan melenguh-lenguh ke semaya dengan sengaja ramai. Bukan meninggalkan semaya dengan sebab tidur ke, dengan sebab lupa ke, bukan. Tinggal semaya dengan sebab malas. Bagaimana Datuk Dr. Fadilah Khamsah dibuat kajian pada tahun 2004, kata Datuk, rakyat Malaysia ni yang meninggalkan semaya 80% ramai. Hanya 20% saja yang boleh jaga semaya 5 waktu. 80% yang meninggalkan semaya dengan sengaja dan semaya tidak cukup 5 waktu. Bukan mereka tidak tahu bahawasanya semaya-semaya ni yang difardukan oleh Allah Ta'ala, dan bukan mereka tidak tahu tinggal semaya ni dosa besar. Mungkin dengan sebab mereka tahu sahaja tinggal semaya ni dosa besar, tidak tahu dengan secara tafsil sebagaimana disebut dalam kitab Al-Yawaqid ini. Satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya barang siapa yang memudahkan dan meringankan akan sembahyang, diseksa akan dia oleh Allah Ta'ala dengan 15 seksanya. 6 seksanya di dalam dunia, dan 3 seksanya waktu matinya, dan 3 seksanya pada waktu dalam kuburnya, dan 3 seksa waktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Inilah seksaan bagi mereka yang meninggalkan sembahyang. 15 seksa. 6 seksa atas dunia, 3 seksa waktu dia nak mati, 3 seksa waktu dia berada dalam kubur, dan 3 seksa waktu dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dihilangkan Allah Ta'ala berkat umurnya. Seksa atas dunia, Tuhan cabut keberkatan umur dia, tak beri keberkatan dalam kehidupan dia. Gapo berkat-berkat ni ialah ziyadatul khair. Ziyadatul khair, tambah kebaikan. Jadi orang yang tinggal semaya ni Tuhan tak tambah kebaikan dalam kehidupan dia. Kita nak umur hak Tuhan beri ni umur yang panjang, umur yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tahun apabila masuknya bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban kita baca Yasin. 3 kali kita baca Yasin. Yasin pertama kita baca dan kita niat semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita di dalam mentaati kepada perintah Allah. Minta Tuhan panjang umur tapi di dalam taat kepada perintah Allah. Bukan Tuhan beri umur panjang semaya tidak cukup 5 waktu ataupun tinggal langsung semaya. Jadi orang lagu ni Allah Ta'ala tak beri keberkatan dalam kehidupan dia. Yang keduanya, dihilangkan Allah Ta'ala berkat rezekinya. Yang kedua, Tuhan tak beri berkat rezeki dia. Kita tengok apabila seorang tu tinggal semaya, tidak jaga semaya, dia kejar hijau siang malam cari harta. Kita tengok dia dapat banyak, pendapatan dia banyak duit, tapi dengan sebab tidak jaga semaya saja dapat banyak, tubik pun banyak juga. Tuhan tak beri berkat dalam rezeki dia. Tidak sama dengan orang yang jaga semaya 5 waktu, walaupun pendapatan mereka itu sederhana, tapi Allah Ta'ala beri keberkatan rezeki dia. Dia dapat sederhana,
dia rasa cukup dalam kehidupan dia. Kenapa? Kerana Tuhan berkat rezeki dia. Dan yang ketiganya, dihilangkan Allah Ta'ala tanda sekalian orang yang soleh pada mukanya daripada cahayanya. Yang ketiga, orang yang tinggal semaya ni tidak ada nur di wajah mukanya. Tuhan tak win nur, tak win cahaya. Kita apabila kita ambil semaya, masa kita ambil semaya, segala dosa-dosa yang kecil Allah Ta'ala gugurkan, Allah Ta'ala ampunkan. Begitu juga waktu kita semaya, Allah kupurkan dosa-dosa kita di atas kepala. Apabila kita semaya, kita rokok, Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosa kita, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Waktu kita sujud begitu juga, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Dengan sebab itulah orang yang jaga semaya ni, Allah Ta'ala bui nur, bui cahaya, ada cahaya di wajah mukanya. Dengan cahaya inilah dipermudahkan oleh Allah Ta'ala untuk lalu titi siratal mustaqim di alam akhirat nanti. Orang yang tinggal semaya tidak ada nur, tak ada cahaya. Kita orang awam, orang biasa ni tak nampak dah tengok. Siapa dia? Yang nampak orang yang taqarrub ila Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, para wali. Allah Ta'ala bui nampak orang ni wajah dia sinar ada cahaya kerana dia jaga semaya 5 waktu tidak tinggal. Yang keempatnya, tiada baginya dalam Islam. Yang keempat, apabila dia tinggal semaya saja di sisi Allah Ta'ala, tiada baginya dalam Islam. Hanya tinggal nama saja, nama Abdullah, nama Fatimah, nama Islam. Tetapi apabila dia tinggal semaya, tidak beza dengan orang bukan Islam. Yang kelima, segala amal yang diperbuatnya akan dia daripada segala kebajikan, tiada diberi pahala atasnya. Apabila dia tinggal semaya saja, segala amal kebajikan yang dia buat, Allah Ta'ala tak beri pahala. Kamu ingat masa belajar di Syria dulu, 8 tahun duduk di Syria, kamu kenal seorang Arab Badawi. Arab Badawi ni Arab kampung lah. Nak kenal dia mudah. Dia suka pakai serba warna merah. Jadi dia kerjanya nego di pasar marjah, nego sayur, macam-macam jenis sayur. Baik dengan orang ajanib, Malaysia, Thailand, Filipina, dia baik. Lalu apabila kenal dengan dia, dia ajak pergi jalan rumahnya. Maka pada bulan puasa, amo gilah dengan sahabat amo 2 orang lagi. Apabila pergi daripada Damaskus ke kampung dia ni Yarmouk, naik taksi lebih kurang 15 minit gitu monya. Apabila sampai ke rumah dia, maka bawalah dengan keluarga dia, tanya sikit sebanyak, bawa. Lepas pada tu dia ajak buka puasa. Dia kata, kamu dua ni buka puasa rumah kami lah. Hamba pun jawab, boleh, kerana masuk ke arak ni sedap. Setuju atau boleh? Boleh. Lalu mereka hanya lepas pada buka puasa, lepas makan, lepas minum, sudah dah. Hamba pun dengan sahabat hamba kata, kita ambil semaya. Semaya mengorik ni. Pergi ambil semaya. Lepas ambil semaya, hamba pun royak dia kata ambil semaya, kita semaya mengorik jemaah. Maka dia kata, kamu semaya dululah. Dia suruh start semaya dulu. Dia kata, kita semaya jemaah lah, semaya sekali. Anak-anak dia lelaki 3 orang. Maka dia kata, kamu semaya lah dulu, kami nak makan lagi. Kata tak apa, boleh tunggu. Akhirnya nampak dia ni tak semaya.
Waktu pun lepas buka puasa ni lewat dah lah. Abang pun semaya dengan sahabat abang. Semayalah maghrib. Lepas semaya, abang pun tengok dia, tengah buat lagi, makan, minum dengan keluarga dia. Abang kata, semayalah maghrib ni, waktu pun nak habis dah. Akhirnya dia jawab, kata sebenarnya kami ni semaya kadang-kadang saja. Allah. Kadang-kadang saja. Kejut juga. Kamu ingat kata orang Arab ni tak tinggal semaya. Apa dia jawab, kata kami semaya ni kadang-kadang saja. Ketika rajin kami semaya, ketika malah kami tinggal. Allah. Lalu masa tu Amba tanya dia pula. Tanya lagu mana? Tanya puasa ni lagu mana? Kadang-kadang juga kau puasa. Hai, dia kata tak. Alhamdulillah puasa ni kami puasa sebulan tak tinggal. Keluarga kami ni tak pernah tinggal puasa. Sebulan tak pernah tinggal. Maka Amba jawab, alhamdulillah puasa tak tinggal. Masa tu Amba baca hadis, as-salatu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Semaya ni sebagai tiang agama. Ayat dia. Semaya ni sebagai tiang agama. Siapa dia menjagakan semaya, seolah-olah dia menjagakan agama. Wa man tarakaha, siapa dia tinggal semaya, maka seolah-olah dia meruntuhkan agama. Baca pada dia. Dan masa tu Amba kata, kalaulah tinggal semaya, amal lain buat, Tuhan tak beri pahala. Sebelum Kisria belajar dah kitab ni di pondok, dia kata apa tak beri pahalanya. Kami puasa ni, kami jaga perkara yang boleh membatalkan puasa. Makan, minum, kami jaga. Maka Amba jawab kata, mungkin puasa kamu tu sah, tetapi dengan sebab kamu tinggal semaya saja, Allah Ta'ala tidak beri pahala. Puasa sah, tapi pahala tak dapat. Akhirnya suruh dia bertaubatlah pada Allah Ta'ala, dan suruh dia qada semaya yang dia tinggal. Maka dia janji kata nak taubat pada Allah dan nak qada semaya yang dia tinggal. Akhirnya dia jawab kata, sebenarnya kami ni jahil tentang ilmu agama. Jahil. Kami tak tahu. Kami ingat kata semaya ni asal kau semaya, tak apa dah. Satu waktu kau, dua waktu kau, asal kau semaya je. Dia faham lagu tu. Mungkin dengan sebab dia ni tak pernah pergi dengan orang mengajar, tak pernah belajar ilmu agama, kerana dia duduk tepi kampung. Mana orang Arab Badawi ni, Arab kampung, mungkin tak pernah belajar ilmu agama. Inilah Noya kata, jejahnya apabila tinggal semaya, ibadat yang lain Allah Ta'ala tidak beri pahala. Maknanya letih saja. Inilah yang kelima. Yang keenam, doanya tiada diangkat baginya. Yang kena doa orang tinggal semaya, Allah Ta'ala tidak makbul, tidak terima. Orang ni tinggal semaya, doa kepada Allah, Tuhan tidak terima. Apa? Kerana dia tinggal ke semaya. Inilah ni perkara Allah Ta'ala seksakan orang meninggal ke semaya dengan sengaja, dan melenguh-lenguh ke semaya dengan sengaja. Dengan sebab itulah ibadat semaya ni kita kena jaga. Kerana Allah Ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jaga lagu mana? Jaga supaya kita selamat daripada siksaan Allah Ta'ala. Jaga semaya 5 waktu, jangan tinggal. Tapi setengah orang alhamdulillah kita boleh jaga. Mak ayah boleh jaga semaya, tak pernah tinggal, alhamdulillah. Tapi ada orang tinggal, siapa dia? Anak-anak kita yang sudah akhir balik, ramai lagi orang tinggal semaya, tak cukup 5 waktu. Mungkin sebabnya kesilapan atas kita juga. Didik anak semaya ni tidak betul dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salat idza balagha sab'a sini." Kata Nabi, suruhlah anak-anak kamu dengan semaya apabila siapa umur 7 tahun. Nabi suruh kita didik anak kita semaya ni apabila siapa umur 7 tahun, ajar dia. Ajar lagu mana? Ajar cara ambil air semaya ni lagu mana, basuh tangan, basuh muka, basuh siku, ajar dia. Dan kita ajar anak-anak kita dengan cara baca dalam semaya ni lagu mana, betul ke tak baca Fatihah, betul ke tak baca tahiyat. Dan kita ajar anak kita cara semaya lagu mana, takbir lagu mana, rokok lagu mana, sujud lagu mana. Ajar. Walaupun kita dah hantar dah ke pasti sekolah kita hantar belakang dah. Sana anak-anak kita bersama dengan guru-guru, dengan cikgu, dengan ustaz. Apabila mereka berada bersama dengan kita di rumah, cuba kita cek tengok anak kita betul ke tak perbuatan semaya anak kita ni. Kalaulah dia salah, kita ajar betulkan dia. Jadi di hari ni ramai mana mak ayah ajar anak supaya dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadribuhum 'alaiha, dan Nabi suruh pukul bila siapa umur 10 tahun. Tapi jangan pukul derah. Rotan. Umur 10 tahun tinggal semaya lagi, Nabi suruh rotan. Jadi apabila kita didikkan anak-anak kita supaya dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah anak kita besar nanti, akhir balik nanti dia tak akan tinggal semaya 5 waktu. Pengalaman ustaz apabila di Mak Tapis di Repek, apabila pelajar-pelajar ada setengah yang sudah akhir balik umur 15, 16. Dan juga setengah pelajar apabila baru daftar masuk ke Tapis, ke pondok. Ada setengah pelajar payah nak jaga semaya berjemaah. Lebih-lebih lagi semaya subuh. Walaupun kita dah ada warden untuk gerak mereka tu. Warden gerak ni 2, 3, 4 kali gerak, bangun tidur. Jadi apabila ustaz panggil, tanya apa pucanya sebab jadi susah nak jaga semaya ni. Maka ustaz tanyalah, di rumah lagu mana boleh jaga kau semaya 5 waktu? Lebih-lebih lagi waktu subuh di rumah lagu mana? Pergi masjid kau atau semaya di rumah? Maka dia jawab kata semaya di rumah. Kata di rumah semaya ke tak? Semaya jaga-jaga. Ni hak akhir balik dah. Tanya macam mana dengan mak ayah, tak marah kau? Marah juga. Dia suruh juga. Suruh lagu mana? Suruh semaya. Kalau tak semaya, gitulah. Jadi tak ambil berat mana. Bukan kata tak semaya, rotan ni. Jadi apabila tidak ambil berat mana, maka anak-anak mudah untuk tinggal semaya. Jadi apabila kita didik betul dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah anak kita akhir balik nanti dia boleh jaga semaya 5 waktu, tak akan tinggal. Dan 3 perkara waktu matinya. Macam mana Allah Taala seksakan orang yang tinggal semaya dengan sengaja ni, melenguh-lenguhkan semaya dengan sengaja ni, waktu dia nak mati tak ada nak taubat pada Allah, tak ada nak qada semaya, dia tinggal. Jadi Allah Ta'ala seksanya dengan 3 perkara. Pertama, matinya dalam keadaan kehinaan. Allah Ta'ala matikan orang yang tinggal semaya ni dalam keadaan hina. Hina lagu mana? Hina tak boleh nak mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Hina. Kita dengar setengah ada orang meninggal dunia dalam keadaan beribadat pada Allah. Waktu dia sujud, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang kita dengar mati tengah-tengah baca Quran. Baca Quran habis nafas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ada setengah orang kita dengar mati dalam keadaan waktu dia baca ketubah, kembali kepada Allah dalam keadaan bihusnil khatimah, mati dalam keadaan baik. Apabila kita tanya sahabat yang dekat dengan dia, tanya apakah amalan hamba Allah Ta'ala ini, dia mati dalam keadaan baik. Maka sahabat dia cerita, dia kata dia tengok sahabat dia ni tidak pernah tinggal semaya berjemaah, 5 waktu tak pernah tinggal. Dan sahabat dia ni tidak pernah tinggal membaca Quran, setiap hari baca Quran. Dan tidak pernah tinggal selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah zikir, macam-macam amalan yang dia buat. Jadi orang lagu ni lah Allah Ta'ala matikan dalam keadaan bihusnil khatimah, mati dalam keadaan baik. Tapi orang yang tinggal semaya ni, Allah matinya dalam keadaan hina. Ada yang dengar di sahabat Amor juga di sebelah sana, sebelah Thailand, di Sungai Golok ni. Ada seorang hamba Allah Ta'ala, dia suka buat maksiat pada Allah. Dan bukan dia tidak tahu tinggal semaya dosa besar, dan bukan dia tidak tahu buat maksiat ni Tuhan tak suka. Tapi dengan sebab dia ikut hawa nafsu dia, nafsu dia suka pergi tempat maksiat. Golok tu di hotel dia ada lah tempat-tempat joget. Maka malam tu dia pergi hotel bawah tanah, situ penuh dengan maksiat. Dengan sebab orang perempuan sana puan yang kapi sian, jadi dia joget dengan perempuan tu. Dan dia ada seteru dengan orang. Waktu dia decok joget tu, dia kena tembak, maka meninggal dunia di tempat kejadian tu lah. Noyak kata matinya, hinanya mati dalam keadaan buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, matinya dalam keadaan lapar. Kita bila kita puasa, kita rasa lapar. Lepas pada subuh, sapalah dekat-dekat waktu maghrib, Allah laparnya. Lepas semaya asar, kita pergi di bazar Ramadan, pasar Malek, untuk nak beli lauk, nak buat buka puasa ni. Apabila kita sapa di bazar Ramadan ko, pasar Malek ko, jual lauk-lauk, macam-macam lauk kita nak beli. Ayam pericik ko, ikan pericik ko, daging bakar ko, ikan bakar ko, macam-macam lauk kita nak beli. Sebab apa? Sebab perut kita rasa lapar, nak berlaku. Nak berlaku, nak beli berlaku, nak makan berlaku. Tapi orang hak tinggal semaya ni, lapar dia ni tak serupa dengan kita lapar, kita puasa. Tak serupa lagu mana? Sekiranya makan ni atas dunia ni, kita letak dia sore aja. Atas dunia ni ambil segala makan ni, letak depan dia, dia rasa tak hilang lagi laparnya. Ni Allah Ta'ala azab waktu dia, azab waktu dia nak mati. Dia pun tak boleh nak ayat kita dah, kita dah tepi dia, ajar mengucap kepada dia, nak kata laparnya tak boleh. Dia nak kecek pun tak boleh dah waktu tu, nak royak pun tak boleh dah. Hanya dia dengan Allah Ta'ala saja yang dapat dia rasa laparnya. Yang kedua. Yang ketiganya, matinya dalam keadaan dahaga. Begitu juga jikalau diminum sekalian air dalam dunia ini, nescaya tiada puas dahaganya. Begitu juga yang ketiga tu hebui dia ni, waktu dia nazak, waktu dia nak mati, dahaganya airnya. Sekiranya air atas dunia ni letak depan dia sore aja, dia rasa tak hilang lagi dahaganya. Seksanya orang yang tinggal semaya ni. Dan yang ketiganya, waktu dia masuk di alam kubur. Yang pertama, disepitkan Allah Ta'ala akan kuburnya. Apabila seorang meninggal dunia,
maka malaikat maut akan bawa roh dia tu naik ke langit. Dan bezanya roh orang beriman kepada Allah. Sekiranya roh orang beriman kepada Allah, roh dia ni bau wangi, bau sedap. Dengan sebab amalan yang dia hidup atas dunia ni, dia taat kepada Allah, menyebabkan roh dia ni bau wangi, bau sedap. Beza dengan roh orang yang derhaka pada Allah. Roh orang yang derhaka pada Allah Ta'ala ni, roh dia ni bau busuk. Dengan sebab dia derhaka pada Allah, menyebabkan roh dia ni bau busuk. Dan roh dia ni akan turun semula. Dan roh ni tidak ada kuasa tu. Dia tahu siapa dia mari melawat dia, siapa dia mani dia, siapa dia sembahyang jenazah dia, dia tahu. Dan selepas daripada sembahyang jenazah ni, roh ni akan ikut bersama lagi kubur. Dan kalaulah roh orang beriman kepada Allah, lepas mayat ni dia kata qaddimuni. Roh tu kata, gapo mananya cepatlah bawa aku pergi kubur ni. Roh tu kata, mana lepas pada sembahyang mayat, roh ni cepat-cepat lagi kubur. Sebab apa? Sebabnya di alam kubur, nikmat di alam kubur sedang menunggu dia. Sebab tu cepat-cepat lagi kubur. Sebaliknya roh orang yang derhaka pada Allah, orang yang tinggal sembahyang, lepas sembahyang jenazah, maka dia ucap juga, ucap dia, ya wailaha aina tazhabuna biha. Dalam hadis Bukhari dan Muslim sebutnya, ucap dia ni sehabis-habis suara, sekuat-kuat suara. Maknanya ia laung, ya wailaha aina tazhabuna biha. Habis suara dia laung. Apa maksudnya? Wahai celakalah puak-puak kamu ni, nak bawa aku pergi ke mana ni? Itu dia laung. Tapi orang musuh tak dengar. Kalau dengar rasa lari kali. Hamba rasa lari kalau tengok musuh. Dia laung lagu lari ke. Tu saya tak boleh dengar. Walaupun sehabis-habis suara dia laung, tak dengar. Orang musuh ni, musuh biasa tak dengar. Tak dengar. Tu saya tak boleh dengar. Mana dia takut nak pergi kubur. Sebab apa? Sebab di alam kubur azab seksa sedang menunggu dia. Kalau boleh lepas mayat-mayat ni tak segi lah. Kalau semaya di rumah, duduk di rumah, kekal di rumah, tak segi kubur, tak segi kubur, tak segi. Tak segi pun kena pergi juga. Ini Nawawi kata orang yang derhaka pada Allah. Apabila masuk di alam kubur, maka yang pertamanya orang yang tinggal semaya ni, Allah sepitkan kubur dia. Macam tu lagu ni jadi. Kita bayangkanlah kalau rumah kita sepit, duduk lagu mana? Yang keduanya digelapkan oleh Allah Ta'ala akan kuburnya. Yang kedua Tuhan gelapkan kubur dia. Kita nak kubur kita ada nur, ada cahaya. Tapi orang yang tinggal semaya ni, ada cahaya lagu mana? Atas dunia dia tinggal semaya, di alam kubur tidak ada cahaya, gelap gelemak. Yang ketiganya, disuruhkan dengan dia akan suatu malaikat menyeksa akan dia dari dalam kuburnya hingga hari kiamat. Allah Ta'ala hantar seorang malaikat memukul orang yang tinggal semaya ni, siang malam pukul. Siapa bila tu? Sapalah hari kiamat. Selagi mana tak sampai hari kiamat, selagi itulah malaikat pukul siang malam, pukul siang malam orang yang meninggalkan semaya ni. Allahu Akbar. Satu ketika Sayyidina Uthman ibn Affan, dia lalu di tanah kubur. Apabila sampai di tanah kubur, maka dia bersalah dan doa kepada ahli kubur, serta dia menitis air mata, mengalir air mata, menangis dia. Lalu seorang sahabat tengok Sayyidina Uthman menangis ni, apa ni? Maka dia gerkat, dia tanya Sayyidina Uthman, ma yubkika ya Amirul Mukminin, apa kamu ni wahai Amirul Mukminin tiak ni? Jawab Sayyidina Uthman dengan ringkasnya, dia kata ni alam kubur ni. Setelah mana seorang meninggal dunia, di alam ni lah dia akan bertemu
Alam pertama dia akan bertemu di alam kubur ni. Sekiranya seseorang itu tidak lepas di alam kubur, mana di alam kubur kena azab, kena seksa, maka setelah mana Allah Ta'ala bangkit pada hari kiamat, maka di padang mahsyar pun tidak selamat juga. Di alam kubur kena seksa dah, di padang mahsyar matahari sejeka berpuluh-puluh kena seksa pula. Di titik siratal mustaqim pun tak lepas juga, di mizan pun tak lepas juga. Itulah yang kata Sayyidina Uthman, apabila dia pergi kubur seolah-olah dia nampak perjalanan akhirat ni. Lepas alam kubur, padang mahsyar, di titik siratal mustaqim, di mizan dan sebagainya. Mana dia takut azab Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia ni orang yang bertakwa pada Allah, orang yang beriman kepada Allah, tetapi apabila dia lalu di tanah kubur, dia rasa dia takut dia ni tidak lepas di alam kubur, tak lepas di padang mahsyar. Dengan sebab itulah dia mengalir, menangis, takut pada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun pergi kubur juga pagi Jumaat. Dan juga apabila ada orang yang meninggal dunia, kita pergi hantar jenazah sampai di kubur, tetapi adakah kita menitis mengalir air mata apabila sampai di kubur? Tak ada. Kalau ada pun, jenazah yang kita hantar tu jenazah orang yang kita sayang. Siapa dia? Isteri kita meninggal dunia, anak kita meninggal dunia, ataupun orang yang kita sayang meninggal dunia, apabila kita sampai di kubur hantar jenazah dia, kita pun menitis air mata, merah air mata. Tiap. Dah. Tapi kita menitis air mata, menangis kita ni bukan dengan sebab takut kepada siksaan Allah Ta'ala. Bukan kata suatu hari kita akan masuk di alam kubur ni dan kita lepas kedak di alam kubur ni. Tak. Kita menangis, kita tiap dengan sebab orang yang kita sayang telah meninggal kita. Dengan sebab tu kita menangis, mengalir air mata. Inilah Sayyidina Uthman. Dan yang terakhir, waktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, 3 perkara. Yang pertama, datanglah satu malaikat yang menyeksanya dan adalah pada tangannya rantai panjangnya 70 hasta, maka menaruh ia akan dia pada tengkok, kemudian masukkan ia akan dia pada mulutnya dan mengeluarkan ia akan dia daripada duburnya. Dah. Waktu bertemu dengan Allah Ta'ala di alam akhirat, yang pertama Allah Ta'ala hantarkan seorang malaikat. Malaikat ni ambil rata api neraka, panjangnya 70 hasta panjang, ditekoknya, lepas tu masuk ke dalam mulutnya dan buat keluar ke duburnya, rata api neraka. Dan kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhumah, jikalau ada satu cicing daripada rantai yang tersebut itu jatuh atas bumi, nescaya terbakarlah ia akan bumi dengan sekalian isinya. Kata Abdullah bin Abbas, rata tu dia ada leka-leka gitu. Kalaulah satu leka jatuh atas dunia ni, nescaya terbakar habis dunia ni. Nak kata kekuatan panas itu satu je. Bayangkanlah 70 hasta ni. Mana azabnya, seksanya orang meninggalkan sembahyang. Dan yang keduanya, Allah Ta'ala tidak tilik dengan rahmat. Maknanya Tuhan tidak tengok dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Macam orang baloh dah. Orang baloh ni apabila jumpa agak, bukan kata jumpa senyum, tak, jumpa ni masa. Sifat Tuhan, sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat pemurah. Pemurah Allah Ta'ala atas dunia ni, Tuhan beri berlaku. Tak kira lah orang ni kafir kau, munafik kau, tinggal semaya kau, asalkan dia usaha nak kepada kekayaan, Tuhan beri berlaku. Kita tengok orang kafir kaya, sebab Allah Ta'ala atas dunia ni sifat pemurah. Tuhan beri berlaku. Dan dunia ni tidak ada nilai langsung di sisi Allah Ta'ala. Tapi di alam akhirat Allah Ta'ala ada sifat Ar-Rahim, sifat kasih sayang Tuhan. Sifat Ar-Rahim Allah Ta'ala, kasih sayang Tuhan ni
hanya untuk orang beriman saja, orang yang bertakwa, orang yang soleh. Mana di alam akhirat nanti? Tuhan tidak beri selain daripada ini. Tak beri kepada kafir sifat kasih sayang dia. Sebab tu kafir kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Dan yang terakhir, yang ketiganya, tiada ampun Allah Ta'ala atasnya dan baginya seksa amat pedis. Yang ketiga, Tuhan tidak ampunkan dosa orang yang tinggal semaya ni. Maka apabila Tuhan tidak ampun, maka Tuhan masukkanlah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk dalam neraka, Tuhan nak basuh. Kita kalau pakaian kita baju cemar, kain cemar, kita boleh basuh dengan sabun, dengan air. Tapi dosa ni Tuhan basuh dengan api neraka. Api neraka ni kita tak dapat nak bayar ke panas, wallahu a'lam. Api dunia pun kita tak boleh dah nak. Tak boleh dah nak sabar dengan kepanasan api dunia. Api neraka Allah Ta'ala kita tak dapat nak bayar ke panas, wallahu a'lam. Ada kisah yang benar berlaku di Syria. Kisah seorang pemuda, ringkasnya Nabi kata Allah Ta'ala nak uji dia, nak uji iman dia. Ada rombongan daripada universiti. Masa zaman dulunya telefon bimbit ni tak ada lagi. Masa lagi tahun 1997. Ustaz balik ni tahun 2000. 93. Masa tu telefon bimbit tak ada lagi. Ada telefon rumah lagi. Jadi rombongan bas ni, sebuah bas pergi, maka tertinggallah seorang wanita tinggal bas. Jadi apabila tinggal bas tu, dia pun jalan turun, jalan-jalan sapalah di sebuah rumah. Maka seorang pemuda ni dia tengok seorang perempuan ni jalan kaki waktu petang hari, dia bimbang lah, takut tak selamat. Maka dia pun pergi tanya, apa ni jalan ni? Dia kata dia tinggal kubah. Maka seorang lelaki ni dah waktu petang gelap dah, dia kata ginilah, malam ni rehat rumah hamba dulu lah, nanti esok boleh kita teruskan perjalanan. Jadi perempuan tu dia pun tengok keadaan gelap pun, dia pun terima, boleh lah. Jadi rumah seorang pemuda ni ada 2 bilik. Dia bagi sebilik, dia duduk sebilik. Maka nak ayat kisahnya, siapa waktu malam, orang Arab ni biasa ya, layan tetamu dia minum syair, TO lah kalau kita, beri roti sebelum tidur. Jadi nak ayat kata apabila kita berdua dengan perempuan, syaitan ada orang yang ketiga. Syaitan ni untuk nak menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Macam mana dia tipu? Akhirnya seorang pemuda ni orang yang soleh, orang yang warak, orang yang bertakwa pada Allah. Tapi dia ada perasaan, ada rasa nak pergi tangan lah. Apabila dia duduk sekali, rasa nak pergi tangan, lepas ada dia buat tu. Jadi perasaan nafsu dia tu lagu tu. Akhirnya dia pun cari lilin, ambil sepotong lilin, nyalakan api, maka dia bakar tangan dia sendiri. Bakar. Jadi apabila bakar sakit api maka seorang perempuan ni dia tengok, dia kata, apa awak bakar tangan sendiri ni? Dia kata, saat ni hamba ni ada perasaan dengan awak. Perasaan ada. Tapi kalau hamba lakukan perkara yang Allah Ta'ala larang, ni api dunia pun hamba tak boleh nak tahan dah, sakit, panas dah. Bayangkanlah api neraka Allah Ta'ala lebih panas daripada api dunia ni. Nak banyak kata Allah Ta'ala nak ujikan iman seorang pemuda ni. Mana dia cuba api dunia dulu. Sebab itulah Syekh Abdul Razak Al-Halabi yang jaga Masjid Umawi di Damaskus, masjid besar di Syria. Dia kata, dia berselah kepada pelajar. Dia kata, kalaulah
kamu berani derhaka pada Allah Ta'ala, berani buat maksiat, berani derhaka pada Allah Ta'ala, cubalah kamu bakar tanganmu. Bakar. Kalau kamu bakar tidak rasa sakit, kamu derhakalah pada Allah. Tapi kalaulah kamu bakar tangan kamu rasa sakit, jangan derhaka pada Allah Ta'ala. Dia pesan lagu tu supaya apabila dia pesan lagu tu kita nak buat benda-benda hak tu larang ni, tak berani dah, cuba bakar tangan tu, sakit. Jadi api neraka Allah Ta'ala lebih sakit daripada api dunia. Inilah tuan-tuan dan puan-puan yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka 15 perkara seksa azab bagi mereka yang meninggalkan semaya dengan sengaja dan melenguh-lenguhkan semaya dengan sengaja. Mudah-mudahan apabila kita dengar ada 15 perkara, ni perkara atas dunia, dan 3 perkara waktu dia nak mati, dan 3 perkara waktu berada dalam kubur, dan 3 perkara waktu dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua boleh jaga semaya 5 waktu, kita tidak tinggal, kita, isteri kita dan juga anak-anak kita. Mudah-mudahan kita dibalas oleh Allah Ta'ala, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kata Syekh Abdul Razak Al-Halabi, mana dia pesan juga, dia kata kita nak meningkatkan amal ibadat kita ni kena ada muhasabah diri. Maka dia ajar muhasabah diri waktu malam sebelum kita tidur. Sebelum tidur ambil masa 2-3 minit renungkan, hari ni semaya kita 5 waktu cukup, alhamdulillah. Hari ni kita baca Quran ke tak? Kalau tak baca, kita azamkanlah esok kita nak baca. Hari ni kita selawat pada Nabi ke tak? Tak selawat. Selawat adalah semaya aja. Maka kita azamkanlah nak selawat. Kata Syekh, apabila kita tidur, kita niat nak buat gatu, nak buat gani, apabila kita bangun pada tidur, gapoh kita azam, gapoh kita niat, insya-Allah kita boleh buat hari ni. Beza dengan mereka tidur tidak ada azam, tidak ada niat. Jadi orang yang tidur tidak ada muhasabah diri, amalan dia sama. Sama lagu mana? Hari ni sama dengan kemarin, kemarin sama dengan hari ni. Kita nak amalan kita ni ada peningkat. Dengan sebab kita makin hari makin tua, makin hari makin dekat dengan kematian. Sebelum Allah Ta'ala panggil kita, maka kita sama-samalah sedia bekalan kita dengan sebanyak-banyak bekalannya. Bekalan pun bekalan amal ibadat kita kepada Allah. Pahala semaya berjemaah, pahala berzikir, pahala sedekah, pahala baca Quran, pahala tolong orang, macam-macam pahala. Inilah menjadikan bekalan kita di alam akhirat nanti. Setelah mana kita kembali kepada Allah, di sana kita tidak akan menyesal. Orang yang menyesal, orang yang hidup atas dunia lalai kepada Allah, lupa kepada Allah Ta'ala, tinggal semaya, tinggal puasa dan macam-macam maksiat buat. Apabila meninggal dunia, di alam akhirat nanti dia minta kepada Allah, Rabbirji'uni, minta kepada Allah, ya Allah kembalilah aku atas dunia ni, la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Mana dia minta kepada Allah supaya nak hidup semula atas dunia ni, bukan terjual gapo, terjual dia menyesal hidup atas dunia mula, tidak buat amal kepada Allah Ta'ala, tinggal semaya, tinggal macam-macam amalan. Apabila masuk di alam kubur, barulah dia nampak, di situlah dia minta kepada Allah supaya hidup semula, dia nak buat dah amalan-amalan kalau dia tinggal tu. Maka di sana Allah Ta'ala tidak terima dah. Di alam akhirat dua jalan, jalan ke syurga, jalan ke neraka. Hidup atas dunia kita taat kepada perintah Allah, buat segala amalan yang Allah Ta'ala perintah, kita akan jalan lagi ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau hidup atas dunia ikut hawa nafsu, tinggal segala perintah Allah, akan temulah jalan lagi ke neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka menyesal di alam akhirat tidak berguna. Kita nak menyesal sebelum kita meninggal dunia,
dan kita janganlah putus asa segala dosa-dosa kita yang telah kita buat dulu. Kita bertaubatlah pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita banyak-banyak beristighfar pada Allah Taala. Banyak mana dosa kita sebanyak buih di laut sekalipun, Allah Taala Maha Pengampun. Tuhan akan ampun dosa kita. Jadi apabila Tuhan ampun dosa kita sebelum kita meninggal dunia, insya-Allah Allah Taala akan balas kita syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Itulah sikit sebanyak yang boleh Ustaz sampaikan kuliah pada pagi ini. Jadi sebelum akhir, Ustaz kenalkan diri. Ustaz nama Ustaz Syukri bin Abdullah, selaku mudir Mahat Tahfiz dan Pondok Ihya Al-Ulum di Kampung Repek, Bersimas, mengganti arwah Ustaz Muhammad Suki bin Abdul Rahman yang meninggal dunia pada tahun lepas, bulan 12 tahun lepas. Jadi Ustaz gantilah sementara ni. Jadi Ustaz ada bawa jualan amal lah, membeli sambil derma seperti susu kambing, kopi syasha inci dan kopi kunyit hitam dengan harga 25 ya satu buku tu. Jadi kalau tak bawa duit pun ambil dulu tak apa, dah bayar semula. Di situ ada nombor telefon Ustaz, ada nombor telefon Ustaz dan telefon jabat ada. Dan krepek ubi, krepek bisa dengan harga 4 ya satu buku. Kalau ambil 3 tu 10 ya. Mana membeli sambil derma untuk anak-anak tahfiz lah. Jadi semua hasil ni untuk buat beli lauk, beli ikan, untuk pelajar-pelajar anak-anak tahfiz lah. Jadi Ustaz ucap terima kasih banyak-banyak lah kepada muslimin dan muslimat yang sudi membeli sambil derma untuk mak tahfiz. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja akan balas pahala di alam akhirat nanti, insya-Allah. Itulah saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.